مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع
والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ayat 103 surah Ali Imran. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, yakni dengan agama Allah ataupun dengan Al-Quran, jami'an secara keseluruhan. Kamu semua sekalian kamu kena berpegang dengan agama Allah ataupun dengan Al-Quran. Wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai dan jangan kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Idh kuntum a'daan, ketika kamu dahulu, yakni di zaman jahiliyah dulu, kamu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati kamu. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, sehingga jadilah kamu dengan kurnianya sebagai bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kamu dari sana. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk.
Jadi ayat ini menceritakan beberapa anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menceritakan perintah dan larangan Allah. Perintah supaya berpegang teguh dengan agama Allah, dan larangan itu jangan berpecah belah. Satu suruhan, satu larangan. Suruhan iaitu wa'tasimu bihablillah jami'an. Larangan iaitu wala tafarraqu. Jangan kamu pecah belah. Jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan larangan itu setelah mendatangkan suruhan terlebih dahulu. Hendaklah kamu pegang dulu dengan ajaran Allah, dengan agama Allah, dengan kitab suci Al-Quran. Dan jangan kamu berpecah belah. Dengan arti, kalau arahan pertama tidak dilaksanakan, maka larangan itu pasti tidak boleh dilaksanakan. Kalau orang tak mau pegang dengan ajaran Allah, mesti berlaku pecah belah. Dan inilah yang sedang berlaku dari semasa ke semasa, dari sehari ke sehari, secara berterusan. Bila tak mau pegang dengan tali Allah, mesti pecah belah. Walaupun dua beradik dilahirkan oleh ibu yang sama, bapa yang sama, saudara kandung, hak seorang nak pegang dengan ajaran Allah, hak seorang tak mau pegang dengan ajaran Allah, maka mesti berpecah antara abang dengan adik. Yang seorang nak pegang ajaran Allah, seorang tak mau. Abang dengan adik sama-sama meniaga pasal malam, jual makanan. Tiba-tiba terdengar azan maghrib. Niaga pekan hari petang-petang ni dia mula lepas asar. Dia balik pukul 10 malam. Jadi sudah tentu maghrib di tempat dia berniaga. Ketika azan maghrib berkumandang, si adik nak pi sembahyang maghrib, si abang tak mau sembahyang maghrib. Adik kata, jom pergi sembahyang dulu. Tak apa, hang pergi lah. Masa ni tengah laku. Aku nak jual, tak mau sembahyang, balik sembahyang di rumah saat ni. Qadha dengan insyah ni. Maka ketika itu berpecahlah adik dengan abang, kerana adik nak pegang dengan ajaran Allah, iaitu nak sembahyang maghrib. Abang tak mau sembahyang. Maka adik tinggal abang, pergi sembahyang. Seorang nak sembahyang, seorang tak mau sembahyang, maka berpecah. Berpecah, yakni bersalahan antara seorang yang nak patuh kepada Allah, seorang tak mau ikut ajaran Allah. Itu baru contoh senang. Contoh dua beradik yang datang daripada rumah yang sama, yang dilahirkan oleh ibu dan ayah yang sama, yang binnya sama, yang kerjanya sama, sama-sama meniaga. Tapi seorang nak ikut ajaran Allah, nak sembahyang maghrib, seorang tak mau sembahyang maghrib. Maka ketika itu berlaku perpecahan. Adik tinggal abang, dia ambil sembahyang maghrib 3 rakaat. Abang ketegang tak mau sembahyang. Abang duduk dalam keadaan dosa, adik duduk dalam keadaan pahala. Sama-sama meniaga, sama-sama dapat duit. Bahagi dua duit meniaga tu. Tapi seorang dapat duit tak berkat pasal tak mau pegang dengan ajaran Allah. Seorang lagi nak patuh dan berpegang dengan ajaran Allah. Dalam semua bab pun begitu. Bab politik ke, bab kampung ke, keluarga ke, negeri ke, negara ke, dunia ke, perpecahan mesti berlaku apabila terdapat dua golongan, satu nak pegang ajaran Allah, satu tak mau pegang ajaran Allah. Di zaman jahiliyah, sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, kaum jahiliyah bersatu di dalam kesesatan.
sama-sama tak kenal Allah, sama-sama tak kenal Rasul, sama-sama duduk dalam kehidupan yang rosak. Tapi bila Allah nanti hantar seorang Rasul, maka ketika itu berlaku perpecahan antara orang yang nak beriman dengan orang yang nak kufur. Perpecahlah antara Sayyidina Umar dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar beriman, Abu Lahab, Abu Jahal tak mau beriman. Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru, tidaklah orang-orang kafir itu, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, tidaklah orang-orang kafir di kalangan ahli kitab, di kalangan Yahudi Nasrani di Madinah, wal musyrikin, dan orang-orang yang mensyirikkan Allah seperti Abu Lahab, Abu Jahal, seperti Abdullah bin Ubay, kepala munafikin. Kumpulan ahli kitab dan kumpulan orang-orang yang menyekutukan Allah itu lam yakun munfakin, mereka tidak berpecah. Kalau orang mengaji di negara Arab, kalau duit qatah tu dia panggil duit qatah, dia panggil duit ya lawan dia duit pecah. Kita sini duit qatah, duit shilling. Duit shilling tu duit pecah. Duit shilling tu bahasa Arab dia panggil fakkah. Ada fakkah tak? Ada fakkah, mana ada duit pecah. Munfakin makna pecah. Orang musyrikin dengan ahli kitab sebelum itu mereka bersatu dalam kesesatan. Mereka tidak berpecah hatta ta'tiyahumul bayyinah, melainkan apabila datang kepada mereka itu bukti yang terang. Datang bukti yang menunjukkan Allah itu wujud, Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah, Islam itu benar, bercanggah dengan Islam itu salah. Apakah bukti itu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, seorang utusan daripada Allah yang membaca mushaf-mushaf yang suci. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah ila akhiril ayah. Jadi ayat ini menceritakan bahawasanya kaum musyrikin dan ahli kitab, mereka itu bersatu di dalam kesesatan. Seperti mana Abu Lahab, Abu Jahal sembah berhala, Sayyidina Umar juga sembah berhala. Sama-sama sesat. Tapi bila ajaran Islam dibawa, yang mendapat petunjuk Allah beriman, Sayyidina Umar masuk Islam, maka berpecahlah Sayyidina Umar dengan Abu Lahab, dengan Abu Jahal. Kita duduk di kampung pun begitu. Kampung yang tidak ada alim ulama yang mengajar, amalan mereka ikut suka mereka. Nak semayang ke tak semayang, nak semayang jemaah ke tak semayang jemaah, nak mengaji ke tak mengaji. Kami duduk dalam kampung tak ada orang nak rojok. Ada kampung, jemaah pun tak hidup. Ada kampung, ada surau tertinggal begitu saja. Orang mengajak tak mengaji. Kehidupan mereka main judi, kehidupan mereka pening dengan ayat yang membeningkan kepala mereka. Kalau ada orang alim piduk itu pun mereka tak mau pakai. Mereka bersatu dalam keburukan. Datang orang keti sikit duduk dalam kampung, boleh mengajak. Ada yang ikut, ada yang tak ikut. La ni berlaku sedemikian. Ada yang pergi mengaji, ada tak pergi mengaji.
Cuma banyak dengan sikitnya. Kampung ni mengaji 10 orang. Kampung ni mengaji 20 orang. Ha, ni banyak sikit. Padahal kampung tu. Tak mengaji dengan tak mengaji ni rata kampung ada. Semayang dengan tak semayang ada rata kampung ada. Islam dengan kafir ada rata tempat ada. Ada orang Islam, ada orang tak masuk Islam. Kan jauh mana kot tempat kita, tak masuk Islam ada. Hak masuk Islam pula, ada yang semayang, ada yang tak semayang. Ada yang mengaji, ada yang tak mengaji. Maka perpecahan itu berlaku kerana satu kumpulan nak berpegang dengan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Satu lagi tak mau ya'tasimu bihablillah. Maka selagi mana sesuatu tempat itu dalam rumah ke, dalam rumah tangga ke, dalam kampung ke, dalam taman ke, dalam negeri ke, dalam negara, ada kumpulan yang nak berpegang dengan Islam, ada kumpulan yang tak mau berpegang dengan Islam, mesti berpecah antara mereka. Dan perpecahan itu nampak jelas melalui perbualan mereka. Perbualan secara langsung ataupun perbualan secara tulisan. Dan secara tulisan itu terlalu banyak. Bukti dah hari-hari kita bersembang dengan orang lain dalam Facebook, dalam tulisan, dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Hak ni bagi pandangan mengikut ilmu, yang ni bagi pandangan mengikut hawa nafsu, yang ni bagi pandangan menurut emosi dan perasaan. Maka kita boleh kenal yang ni ada ilmu, yang ni tak ada ilmu. Yang ni pegang dengan ajaran Allah, yang ni pegang dengan ajaran syaitan. Melalui luahan hati dia yang dia keluarkan dalam tulisan dia sewaktu dia menulis dalam tulisan-tulisan yang tersebar seluruh dunia hari ini. Orang boleh kenal sikap kita melalui apa yang kita cakap atau apa yang kita tulis. Dalam kitab disebutkan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sesungguhnya kata-kata hak betul itu duduk dalam hati kita. Lidah ni hanya jadi dalil, penanda, penunjuk kepada apa dalam hati. Hati kita elok, kita bercakap elok. Hati kita elok, kita buat perbuatan yang elok. Hati kita elok, kita tulis benda elok. Hati kita kotor, hati kita bodoh, hati kita jahat, maka keluarlah kata-kata yang jahat, keluarlah perbuatan yang jahat, keluarlah tulisan yang jahat. Orang nilai sikap kita melalui kata-kata dan perbuatan kita. Perbuatan kita elok, kata-kata kita elok, maka dikatakan elok. Dan ada orang kebaikan yang terbit daripada mulut dia dan tindakan yang keluar daripada sikap dia hanya berlakon. Dia berlakon baik, sebenarnya dia tak baik. Buktinya ada ketika-ketika tertentu orang boleh nilai dan kenal sikap dia buruk, tulisan dia buruk. Maka ulama kata hak dalam, hak elok tu main pada dalam. Al-mar'u tahta tayyi lisanih la tahta tayyi lisanih. Seseorang itu dinilai menurut lipatan lidahnya, tidak ternilai menurut taylasan, kelumbung serban yang dia pakai. Jamalul insan, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, jamalul insan fi halawatil lisan wa halawatul lisan min taharatil janan. Jamalul insani, kecantikan seorang manusia itu fi halawatil lisan, pada lidah yang manis. Lidah yang bercakap baik menunjukkan orang tu cantik. Jamalul insan fi halawatil lisan wa halawatul lisan min taharatil janan. Dan kemanisan lidah, kecantikan lidah itu datang daripada hati yang comel, hati yang suci,
hati yang elok, hati yang baik. Sebab itu Nabi SAW pesan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ingatlah, dalam diri seorang manusia ada seketul daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh badan dia. Kalau daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badan dia. Daging itu ialah hati. Hadis Imam Muslim menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memerhatikan kepada rupa paras kamu yang zahir dan harta kamu, tetapi Allah memandang kepada hati dan amalan kamu. Kita duk jaga zahir kita bagi elok, sedangkan batin kita rosak. Kita duk jaga harta kita bagi banyak supaya orang nampak kita mewah, hebat. Tapi kita tak jaga pandangan Allah. Allah memandang kepada hati dan amalan. Hati kita elok, amalan kita elok, tinggilah darjat kita. Hati kita huduh, amalan kita huduh, jatuh meredum, darjat kita rendah. Maka diajarkan kepada kita, mulianya seseorang itu apabila hati dia berpegang dengan ajaran Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah. Apa kita nak bercakap, apa kita nak tulis, apa kita nak tengok, apa kita nak dengar, apa kita nak buat, adalah berpandukan kepada kehendak dan arahan hati kita. Hati kita nak puasa, kita puasa. Hati kita tak mau puasa, kita tak mau puasa. Hati kita nak semayang, kita semayang. Hati kita tak mau semayang, kita tuang tak semayang. Hati kita nak tulis yang baik, nak tengok yang baik, nak bercakap yang baik, anggota kita akan buat benda baik. Kerana hati itu raja, anggota itu rakyat. Hati itu general, anggota itu private. Kalau dalam kumpulan tentera, paling tinggi itu hati. Rakyat bawahan dia, tentera bawahan akan ikut arahan ketua. Kalau dalam negara, hati itu adalah pemimpin nombor satu negara. Rakyat akan ikut kehendak dan arahan pemimpin negara itu. Al-a'dha'u junudul qalbi, kata dalam kitab Ihya. Anggota tubuh badan merupakan tentera kepada ketua yang bernama hati. Al-qalbu itu malik, wal a'dha' ra'iyatuhu. Raja itu adalah hati, anggota tubuh badan adalah rakyat. Apa raja nak, rakyat kena patuh. Apa hati nak, anggota lain akan ikut dan patuh. Maka hati kita kena isi dengan kepengisian yang mulia. Kena isi dengan istighfar dan taubat. Kena isi dengan zikrullah. Kena isi dengan ilmu pengetahuan tentang dosa pahala, tentang syurga neraka, tentang tenang, hati yang tenang dan hati yang serabut. Kena isi dengan pengisian yang baik, sifat-sifat yang mulia, dengan ikhlas, dengan tawadhu', dengan khusyuk, dengan pemurah, dengan sifat-sifat mahmudah. Kena buang sifat-sifat madmumah, sifat tamak, sifat ego, sifat riya, sifat ujub, sifat sum'ah, sifat kedekut, sifat-sifat yang Allah murka kena jauhi. Barulah luaran kita akan mengikut kehendak hati tersebut. Allah perintahkan kita dalam ayat ni, hati kita, lidah kita, telinga kita, mata kita, seluruh tubuh badan kita yang kita miliki mesti berpegang dengan ajaran Allah dan jangan berpecah belah. Wa'tasimu ay watamassaku bihablillah ay bidinihi. Berpeganglah kamu dengan agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Ay dumu 'ala al-ijtima' wala yakun minkum tafriqatun. Kekalkan kamu dalam bersatu dan berhimpun dalam berpegang dengan ajaran Allah. Jangan ada di kalangan kamu perpecahan dan perselisihan.
Allah sebut dalam ayat yang lain, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu bercanggah di dalam segala perkara, dalam segala sesuatu, maka rojoklah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan rojok kepada Allah dan Rasul. Rojok kepada Allah, yakni rojok kepada kitab Allah. Rojok kepada Rasul, yakni rojok kepada sunnah Rasulullah. Rojok kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah bagi kita orang bukan Arab. Susah Arab pun belum tentu faham, tambah kita. Maka rojok kepada Allah dan Rasul pada hari ini ialah rojok kepada al-ulama warasatul anbiya. Rojok kepada alim ulama yang lebih faham Quran hadis daripada kita. Maka mau tidak mau, di mana saja kita berada, kita dengan ulama tak boleh pisah. Sama ada kita berhadapan dengan ulama yang masih hidup, atau kita merojok pusaka peninggalan ulama yang telah meninggal dengan mempelajari kitab-kitab mereka. Kita pelajari kitab Imam Nawawi rahimahullah, kita pelajari kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah, kita pelajari kitab Imam As-Sanusi rahimahullah. Banyak ulama-ulama yang meninggalkan kitab dalam bidang-bidang tertentu. Dalam bidang tauhid, dalam bidang fiqh, dalam bidang tasawuf, dalam bidang sirah, dalam pelbagai bidang yang perlu kita rojok supaya kita tak bercanggah dengan wa'tasimu bihablillah, supaya kita tidak meninggalkan arahan Allah, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Pegang dulu dengan ajaran Allah, baru jangan pecah belah. Dengan arti kalau tak pegang dengan ajaran Allah mesti pecah belah, dan ini sedang berlaku. Hari-hari orang berkelahi dalam grup WhatsApp. Hari-hari orang berdebat, bercanggah dalam grup WhatsApp, dalam Facebook dan sebagainya. Kerana ada golongan dia nak berpegang dengan ajaran Allah. Ada golongan dia tak kira ajaran Allah, dia kira lain pada tu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian perintah yang seterusnya, wadhkuru ni'matallah alaikum. Dan ingatlah kamu akan nikmat Allah kepada kamu. Yang tadi suruh pegang dengan ajaran Allah. Yang kedua suruh kita ingat nikmat yang Allah bagi kat kita. Nikmat yang Allah bagi kita terlalu banyak, tidak boleh dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Satu ayat kata, fama bikum min ni'matin famin Allah. Apa saja nikmat yang kamu dapat datang daripada Allah. Nikmat hidup, nikmat nikmat sihat, nikmat akal yang waras, nikmat tubuh badan yang sihat, nikmat dapat duit, nikmat dapat keluarga, nikmat dapat harta, nikmat dapat kenderaan, nikmat ada rumah. Macam-macam nikmat kita dapat, semuanya anugerah Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Wa ma bikum min ni'matin, apa sahaja yang ada pada kamu semua daripada sebarang nikmat, fa minallah, ia sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ayat. Ayat kedua kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu semua nak bilang nikmat Allah, mustahil kamu dapat menghitungnya. Tak mungkin kamu dapat nak hitung. Nak bilang nikmat Allah tak boleh, kerana terlalu banyak nikmat yang Allah bagi. Nikmat terbesar ialah nikmat iman dan Islam dan ihsan. Nikmat iman dengan Islam yang kita baca lepas mayang. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah di atas nikmat keimanan dan keislaman yang Allah bagi kat kita. Wa huma min a'zamin ni'am, dan kedua-duanya itu merupakan antara nikmat yang terbesar. Wa kafa bihima min ni'mah, dan cukuplah kedua-duanya itu merupakan nikmat yang Allah bagi kat kita. Syukur banyak-banyak kerana Allah jadikan kita orang yang beriman. Allah jadikan kita orang Islam. Di samping nikmat-nikmat lain yang terlalu banyak. Maka orang yang mengingati nikmat itu datang daripada siapa?
Apa makna nikmat? Nikmat ni benda yang menyukakan kita. Lawan bagi nikmat, musibah. Musibah benda kita tak suka. Orang dapat nikmat, hendaklah bersyukur. Orang yang ditimpa musibah, hendaklah bersabar. Orang bersyukur dan bersabar, duduk dalam dapat pahala. Jadi nikmat ni, sihat nikmat. Ada duit nikmat. Boleh menyawa tak mati lagi nikmat. Ada kereta nikmat, ada rumah nikmat, ada duit nikmat. Ada kawan nikmat, tak ada kawan sunyi, tak ada nikmat. Jadi nikmat Allah ini terlalu banyak. Bila kita ingat kepada nikmat, kita akan bersyukur kepada pemberi nikmat. Macam kita ingat kepada orang yang berjasa dengan kita. Mak ayah kita berjasa dengan kita, bela kita daripada kecil sampai kita berpisah dengan mereka bila mereka mati. Guru kita berjasa dengan kita, ajak kita alif ba ta, ajak kita ABC sampai kita boleh baca, sampai kita boleh kira 1 2 3, sampai kita boleh kenal tulisan Jawi, tulisan Rumi. Maka guru kita juga, bila kita ingat jasa mereka, menyebabkan kita tak boleh membiarkan satu hari berlalu, melainkan tiap-tiap hari yang kita jumpa, kita kena doa kebaikan kepada mereka. Kerana jasa mereka amat besar. Daripada kita buta huruf, sampai boleh baca. Daripada kita tak kerti apa, sampai kita boleh kenal ABC, alif, ba, ta. Sampai kita boleh berkerti baca Fatihah, sampai kita boleh tahu makna dia dan sebagainya. Mak ayah kita dengan guru kita adalah orang yang tak boleh kita tinggalkan dalam doa. Kerana jasa mereka yang besar kepada kita. Maka disebut sini, kalau kita mengenang kepada orang yang berjasa kepada kita, menyebabkan kita terima kasih di atas jasa mereka yang besar kerana buat baik kat kita, Allah Ta'ala pemberi nikmat. Dan Allah yang menggerakkan orang-orang baik untuk tolong dan bantu kita. Menyebabkan bila kita ingat nikmat itu daripada Allah, kita akan bersyukur. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lidah, bersyukur dengan anggota, bersyukur dengan amalan. I'malu ala Dawud syukra. Beramallah kamu wahai keluarga Nabi Daud kerana bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di antara nikmat yang Allah bagi ialah menyatu padukan hati orang yang sebelumnya bermusuhan. Aus dengan Khazraj di Madinah berkelahi perang. Rasulullah menyatukan mereka. Kaum jahiliyah berkelahi hari-hari, bunuh hari-hari. Rasulullah SAW menyatukan orang yang beriman sehingga kan mereka jadi saudara. Kalau mereka terus menerus bermusuhan, mereka sedang berada seumpama berada di jurang api neraka, di tepi neraka, nak terjun dalam neraka dah. Rasulullah ajak mereka beriman. Setelah mereka beriman, mereka bersaudara sebagai saudara yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu saudara. Akhirnya mereka menghentikan permusuhan dan mereka bersatu padu di atas dasar Islam. Mereka dibawa ke syurga, dijauhkan daripada api neraka. Ini di antara nikmat yang disebutkan di sini. Salah satu nikmat, إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم, ketika kamu dulu saling bermusuh, lalu Allah satukan hati kamu dengan sama-sama berpegang dengan Islam. Kalau kamu tak masuk Islam, kamu berkelahi sampai ke mati. Bila Islam datang, Islam tak pergi berkelahi, sama-sama Islam. فَأَصْبَحْتُمْ أَيْ فَصِرْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, maka jadilah kamu dengan sebab nikmatnya kamu bersaudara. Saudara di sudut agama. Walaupun dia pak lain, mak lain, saya mak lain, pak lain, tapi saya dengan dia ada ikatan persaudaraan di sudut sama-sama beriman. Allah sebut orang beriman itu macam dua beradik, macam dua beranak. Ayat dalam suratul Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang yang beriman itu bersaudara.
Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufra, dan kamu dulu berada di pinggir lubang neraka. Di pinggir macam duduk di tepi telaga. Ala syafa ay ala taraf, di tepi hufratin minan nar, satu lubang api neraka. Oleh kerana kamu berkelai itu menunjukkan kamu duduk tepi neraka, nak terjun dalam neraka. Fa anqadhakum minha, lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka dengan memberikan iman ke dalam diri kamu, menjadikan kamu orang beriman. Kalau kamu tak beriman, kamu akan terjun dalam neraka bila mati. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kamu memperolehi petunjuk, yakni kamu kekal dalam petunjuk dan menambah petunjuk. La'allakum tahtadun ay tadumuna 'alal hidayati wa taziduna fiha, supaya kamu kekal dalam petunjuk Allah dan kamu menambah petunjuk Allah. Kamu mengaji lagi, cari lagi supaya petunjuk Allah itu bertambah kepada kamu, sebagaimana firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yakni kekalkan kami dalam petunjuk yang sedia ada dan tambah kami naik petunjuk yang belum kami ketahui. Kekal dalam petunjuk dan terus-menerus menambah petunjuk. Macam ya ayyuhan nabiy ittaqillah, wahai nabi bertakwalah kamu kepada Allah. Apakah nabi tidak bertakwa? Tak, nabi orang yang paling bertakwa. Yakni berkekallah kamu dalam ketakwaan kepada Allah dan tingkatkan ketakwaan. Sama dengan sini. Supaya kamu dapat petunjuk, yakni kekal dalam jalan yang betul dan tambah lagi petunjuk dengan mencari petunjuk itu. Allah berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang yang mendapat petunjuk Allah tambah petunjuk bagi mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda, dalam suratul Kahfi. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah sekumpulan pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, lalu kami tambah petunjuk kepada mereka. Maka petunjuk itu perlu dikekalkan dan ditingkat dan ditambahkan. Maka hari-hari kita mengaji untuk tambah petunjuk. Ada benda kita dapat hari ini, kita tak tahu kemarin. Ada benda kita mengaji esok, kita tak tahu hari ini. Semakin mengaji, semakin benda baru kita dapat. Semakin bertambah petunjuk kepada kita. Maka petunjuk itu tak boleh berhenti, lagi tak mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mengajilah kamu bermula daripada kamu duduk dalam buayan, duduk dalam ndui, ilal lahdi, sehingga kamu masuk dalam liang lahat, sampai masuk kubur. Mengaji ni tak boleh berhenti, lagi tak mati. Hak mengaji sekolah ada berhenti. Tingkatan 1 tinggal naik tingkatan 2. Tingkatan 5 tinggal naik tingkatan 6. Habis tingkatan 6 tak boleh patah balik tingkatan 4 dah. Hak tu jenis sekolah, dia ada berhenti, dia ada cuti. Tapi mengaji agama, nak kenal Allah, nak dekat dengan Allah, nak jadi orang baik, nak tinggal benda jahat, hak tu tak ada berhenti, tak ada cuti, tak ada kesudahan. Kesudahan dia bila masuk kubur. Dalam kubur pun mengaji lagi, orang duk baca talqin atas kubur. Orang duk ajak lagi. Sekali malaikat nak tanya, nak jawab apa. Maka dikatakan oleh dalam kitab Matla'an Badrain pun ada kenyataan yang berbunyi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah kamu semua akan ilmu minal mahdi, bermula daripada dalam buayan, al mahdi dalam dui, ilal lahdi, sehingga kepada liang lahat, sehingga masuk dalam kubur. Mengaji ni tak boleh berhenti sampai mati. Oh, saya umur 70 dah, mengaji pun tak ingat apa dah, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ustaz kata hal lain dengan hal lain, tak ingat, tak apa, yang penting pahala mengaji kita dapat. Kita duduk dalam majlis ilmu, pahalanya besar. Kalau mati tengah mengaji, mati dalam fi sabilillah, mati sebelum balik rumah ketika keluar pergi mengaji, mati fi sabilillah, maka saya nak dapat pahala mengaji. Dan kelebihan paling besar mengaji ini, kata dalam hadis, mati mudah masuk syurga. Hadis Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala,
Siapa rajin keluar rumah pergi mengaji, mati mudah masuk syurga. Hak tu keperluan kita semua. Kita semua nak mati masuk syurga, nak senang masuk syurga. Antara amalan yang memudahkan masuk syurga mengaji rajin. Ingat tak ingat tu orang nombor satu, nombor dua. Oh saya mengaji payah ingat, payah boleh. Itu nombor dua. Macam baca Quran, ada orang baca Quran laju, ada orang baca Quran lekat. Hak laju pun hebat, bagus, hak lekat pun bagus. Alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang baca Quran dengan mahir, dengan lancar, dengan laju, dengan elok beserta para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi lahu ajrani. Orang yang baca Quran terlekat-lekat, tergagap-gagap dapat 2 pahala. Pahala pasal mengaji, pahala pasal susah. Susah baca. Orang laju sebaris dah, kita baru duduk huruf pertama. Duduk baris pertama pasal jenis gagap, jenis lekat. Tak apa. Hak baca, yang penting baca, yang penting mengaji. Lekat pun hebat, tak lekat pun hebat. Lekat pun bagus, tak lekat pun bagus. Yang penting duduk dalam mengaji. Bila kita fikir gitu, kita rasa tak rugi aku mengaji walaupun aku jenis merangkak. Kerana aku mengundang pahala yang banyak. Anugerah yang hebat. Biar aku mengaji tak boleh, tapi aku rajin mengaji. Allah nilai di akhirat sebagai amalan yang mempermudahkan masuk syurga. Masa tidak mengizinkan, nanti kita sambung ayat yang berikutnya. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.